Right. So jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita sambung kita punya topik. So kita dah, orang kata dah lalui basic forex, basic trading, dan kita sambung dengan candlestick. Dan hari ni kita masuk chart reversal pattern ataupun CRP ataupun chart pattern. So basically orang panggil chart pattern lah. Okay, dan di depan kita akan continuous dengan satu lagi topik which is orang panggil sebagai entry dan juga exit lah. So basically ni adalah 4 topik yang paling utama yang kita akan go through. So basic dan juga basic forex dan juga kata tentang candlestick kita dah go through. So basically minggu lepas ramai yang tak berapa faham macam mana candlestick punya peranan. So hari ni saya akan terangkan sedikit, saya akan recap apa yang saya masuk dengan minggu lepas. Okay, saya akan buka trading view untuk pastikan semua faham. Dia orang masuk. Okay, so dia orang dah alright. Okay, so clear nampak apa yang saya tunjuk chat ni. Okay, minta tolong komen kalau nampak. Clear. Clear, alright, thank you Cik Adi. Okay, so last week kita ada belajar mengenai candlestick reversal signal ataupun CRS. Okay, so CRS ni kalau korang apply dekat bahagian daily. Alright, so nampak ni satu bentuk shooting star ataupun orang kata hammer yang terbalik. Contoh saya kata trading view ni. Lubang balik. Tadi sumbat tak? Okay, alright. So basically apa yang saya buat sebelum-sebelum ni, saya ada beritahu yang mana ada orang masuk. Okay, yang ni adalah candle ataupun weekly punya ni, weekly punya zone. Okay, sebelum kita masuk reversal ni, ini weekly punya zone. Kita tengok So saya ada cakap itu GU, which is GU saya ni set up untuk swing sell lah. Okay, so saya dah buat satu, saya buat macam ni, gitu. Okay, last week, which is kita tengok yang mana zone ataupun
dari segi zone ni memang orang kata GU ni dia dah habis untuk dah habis zone untuk uptrend. Dia nak sana tengah proses untuk downtrend, which is kita tengok USD dah nak start kuat. Bila USD kuat maksudnya GU akan jatuh. So bila mana kita tengok kat daily, apa yang kita apply minggu lepas adalah mengenai candlestick reversal signal. Bila mana dia dah hujung trend, saya target dari sini tapi dia naik atas. Sebab apa di atas, pertama sekali kita tahu ada resistance ni dan juga ni ada fresh engulfing. Saya tahan maki sini satu zone lah. Dan kita tengok, okay. Right. So apa terjadi adalah bila mana hari Khamis. Hari Khamis dia dah buat orang kata inverted hammer. Okay. So shadow atas kata tekanan seller dah masuk dan dia tutup dalam bentuk bearish. So lagi, alright. So kita tengok pada daily, kita tengok pada macam mana. Right, bila mana penghujung yang lepas resistance ni tak lepas untuk break. So dia buat satu lagi pattern macam ni. So sebab tu solid untuk kita sell. Apa yang saya nak beritahu adalah mengenai punya pembelajaran bila mana dah hujung kita akan keluar satu reversal signal. Macam ni. So adakah mari sekarang jangan lagi sebab apa? Sebab tadi saya ada masuk floating kejap. Tapi saya masuk disebabkan salah orang kata saya tak masuk Wanda, saya masuk yang lain. So saya dah kat luar dari sini tadi. So saya target dah kena sampai atas ni, rupanya tak. Dia sampai atas ni saja. Lepas tu dia buat terus penurunan. Okay, untuk GU kalau korang nak try untuk sell, kena retrace ke atas ni. Ni zone untuk korang masuk untuk sell balik lah. Okay, sebab first reason adalah weekly tukar pattern dan daily dah ada reversal signal. Okay, memang bagi saya ni setup yang cantik lah untuk kita buat swing sell. Dah nak masuk untuk swing sell. Tapi kena hati-hatilah kalau korang punya dari segi equity tak boleh cantik, better jadi MM lagi baik. Okay, so apa yang saya cuba sampaikan adalah mengenai reversal pattern, which is reversal pattern ni akan terjadi bila mana kau nampak bentuk-bentuk CRS, candlestick reversal signal ni muncul. Contoh shooting star, inverted hammer, hangman. Okay, so benda-benda macam ni. Tak perlu hafal nama tapi just tengok je dia punya keadaan bentuk dia macam mana. Kalau shadow atas panjang dan satu orang kata closing macam ni, so nak tanda tukar trend tu ada. Dah boleh standby untuk buat masuk sell. Cari marking macam mana saya ajar masa basic memula kelas hari tu. Zone SBR. Sekarang ni korang untuk cari sell untuk GU ni, cari zone SBR. Support akan jadi resistance. Okay. Tu saya nak recap untuk apa yang kita belajar minggu lepas. Right. So ada soalan? Minta tolong yang okay. Right So kita akan teruskan dengan kita punya kelas pada malam ini, which is akan teruskan dengan kita punya kelas chart pattern Right. So chart pattern. Alright. So ini adalah topik kita pada ni berkaitan dengan chart pattern. Chart pattern ni korang kena tahu juga pattern-pattern chart yang terbentuk di dalam chart korang lah. Jadi based on orang kata daily ke weekly ke macam mana ke. Okay, so chart pattern ni dia ada beberapa pattern yang kebiasaannya muncul. Okay, so untuk paper gold memang akan nampak jelas chart pattern ni. Alright. So kita go through one by one. Okay. So basically siapa yang pakai chart pattern ni dia akan saya tak berapa nak pakai chart pattern tapi saya akan refer juga. Anda kata nampak pattern tu, okay, solid untuk saya masuk lah. Sebab apa saya dah nampak pattern-pattern yang terbentuk dekat belah-belah atas lah basically. So chart pattern saya akan go
dia punya topik tak apa, saya tak berapa nak ni, tapi saya tak berapa nak pakai saya ni. Ada scripting yang saya akan double top dan juga double bottom. Right. So ini adalah chart pattern yang akan kebiasaan korang nampak. Okay. Double bottom dan double top. Okay. Double top ni dia akan bentuk dua bucu di bahagian atas. Manakala double top dia akan buat dua bucu di bahagian bawah. Bila mana dah nampak pattern-pattern macam ni, kalau double top belah atas, chart akan menunjukkan penurunan yang berdadak. Okay. So korang dah boleh standby untuk masuk sell. Untuk double bottom, korang dah standby untuk orang kata satu entry untuk buy. Okay. Persoalannya di manakah tempat korang untuk buy dan sell? Okay. Untuk entry di bahagian sini. Untuk korang entry di bahagian sini untuk double top. Which is bila nampak macam ni. Okay, bila dia nampak bentuk macam ni, okay, korang boleh masuk di area sini. Sebab apa? Sebab price akan retrace. Okay, dia takkan turun. Dia turun bawah dan dia akan naik balik. Alright, dia akan naik balik buat retracement dan sini zone untuk korang masuk. Bila mana tengok double top. Okay, double top ni kebiasaannya korang akan nampak kat M15 lah. Kalau korang scalping untuk pair gold, korang akan nampak double top ni di bahagian atas ni. Okay, di bahagian atas bila dah muncul double top macam ni, okay, solid lah untuk korang buat sell. Basically double top untuk pair gold M50 memang akan nampak jelas lah. Korang ambil lebih kurang dalam 30 pip saja. Okay, so inilah tanda line untuk korang masuk entry bila mana dah ada breakout di area sini. Bila mana dah ada breakout di area sini, okay, di area sini. So benda ni adalah zone apa? Ini adalah zone SBR. Sebab apa? Support ni akan resistant di area sini. Mungkin korang floating lebih kurang dalam 10 pip dan dia akan terjun at least 30 pip. Okay, so ini orang kata pattern yang dipanggil double top. Bentuk dia bentuk M. Okay, untuk double bottom, sama lebih kurang double top, cumanya dia berbentuk di bahagian bawah. Okay, di bahagian bawah chart. Dan kebiasaan untuk korang masuk sama juga, korang akan masuk di kawasan RBS. Dan sistem ni akan menjadi support. Kemungkinan dia akan turun bawah sikit lah. Basically kalau double top, double bottom ni, mungkin dia akan shadow dia di bahagian tengah-tengah ni juga. Boleh jadi sebenarnya. Jadi misalnya saya tengok double bottom ni memang dia akan try ambil di bahagian tengah ni juga macam mana pun. Mungkin kau akan floating sikit lah. Okay, di area sini. Alright, so bila mana korang stop loss korang boleh stop loss bila mana dia dah break line ni. Dah break line ni korang boleh buat stop loss. Ataupun dia lah. Tengok dulu keadaan macam mana. Anda kata ada fundamental yang kacau, technical saja. Dari news pun malam tu fundamental pun tak berapa nak ada. Contoh dia di area sini contoh. Memang dia tak secantik apa yang terlukis. Sama-sama juga macam structure saya buat. HL, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, high low. Dia tak secantik apa yang kita expect macam ni lah. Tapi basically bentuk dia akan jadi macam ni. Okay. Okay. Right. So macam ni bentuk dia. Double top. Okay. Right. Sama juga dah double bottom. Okay. So double bottom. Ni nak line dia. Dan dia ambil reject dia bahagian shadow ni. Kita nampak. Okay. Dan dia akan terus buat kenaikan. Okay. Saya kata macam double top. Ambil di kawasan SBR. Kalau kita tengok area sini pun. Okay, kalau tengok area sini pun. Kalau tengok nama nampak ni. Dia macam mana pun dia akan retrace juga. Okay. Dia nampak ni. Dia macam mana pun dah break ni akan retrace. Dia akan masuk di kawasan sini. Saya kata di area sini. Okay. So macam mana pun dia akan retrace. Ambil di antara orang kata SBR ni. Zone ni dia dah break lah. Okay. Kalau korang masuk pun dia akan floating sikit lah. Stop loss korang basically kat atas ni lah. Sebab kadang-kadang memang jarang lah untuk dia ambil
teknik keluar sel. Ada mungkin ambil tengah dan dia betul sebab penurunan. Okay, sama juga macam double bottom. Okay, untuk double bottom, dah buat sini, dah buat sini. Ini saya rasa dia ambil H4 ni. Tapi kalau kita tengok kat M15 ataupun ni, kita akan nampak ni adalah zone ataupun shadow yang dibagi ni, inilah lah support dia di sini. Bentuk dia tak secantik yang saya kata, tapi bentuk W tu memang ada double bottom. Double bottom dan kita buat kenaikan. Okay, ni satu bentuk kata chart pattern yang kebiasaan terjadi kat double top dan double bottom. Okay, untuk satu lagi which is head and shoulder. Okay, saya fokus ada antara dua ni je, double top, double bottom dan juga head and shoulder. Okay, head and shoulder bentuk dia macam ni lah. Okay, ni shoulder, okay, ni dia punya kepala, ni shoulder. Baru kita tengok head and shoulder. Okay. Right. So kat mana tempat kita masuk? Sama juga saya kata masuk di kawasan bila mana dah ada breakout dua support. Okay, bila mana dah breakout dua support, masuk di antara sini. Stop loss kita di atas ni. Okay. Ini head and shoulder di bahagian atas. Okay. Kalau bawah dipanggil inverted head and shoulder atau inverted head and shoulder, HNS. Okay. Kebiasaannya yang ni akan terjadi kat H4 ataupun H1. Yang 50 memang banyak terjadilah untuk pair gold. Okay, tapi kalau anda kata bentuk ke H4, H1, setup memang lama, tapi kalau pergi memang jauh lah orang kata kan untuk yang shoulder ni. Okay, kita ni TP, MACD lebih kurang dalam 30 pip ataupun tengok support paling bawah. Okay. Sekejap. Okay. Right. So ini adalah head and shoulder. Okay. Masuk di kawasan merah ni, saya kata bila mana dah breakout support dua ni, solid lah untuk kita ambil zone. Sama juga zone dia, SBR juga, support bukan resistance. So sebab tu saya kata mana-mana pun kalau korang trade pun korang akan based on basic juga. Bila ada breakout maksudnya SBR untuk sell. Sama juga macam ni, dia breakout, zone adalah zone untuk RBS. Kalau korang buat trend line, okay, sekejap. Buat trend line pun benda yang sama juga, nampak? Ada potong, dia akan ambil balik, masuk balik. Sama juga macam ni. Kan? Dia dah mana bentuk W. Nampak? Dia ambil sama juga dari sini. 45% je. So, yang trend lama sebenarnya kita boleh buat juga. Cumanya, pattern ni dia akan nampak lagi orang kata confident kita tu ada. Okay, bila dah break trend line, ada pula hand shoulder. Itu menambahkan keyakinan kita. Dan juga orang kata yang kita belajar tadi lah, SBR, RBS. So sama je sebenarnya benda-benda macam ni. Basic thing lah. Basically kalau korang nak orang kata nak pakai trend line pun boleh, tak ada masalah. Tapi chart pattern ni dia menambah keyakinan kita. Okay, ni bentuk shoulder. Delete untuk kita sukses sebab nak turun balik. Okay, ni inverted shoulder. Delete juga untuk kita masuk. Benda yang sama juga. Kita tengok kat real chart macam mana bentuk dia. Okay. Macam saya kata. Alright. So bila mana dah ada okay. Nampak? So bila mana dah ada potong trend line, basically dia akan masuk di kawasan sini lah kan. Basically kita akan, tapi dia tak lepas pun dari sini. Sebab terlepas sebab sini ada engulf ataupun orang kata ni kena arah. Nampak kena arah, yang dia kena arah. Dia break ni kena arah. Okay, so tapi bila kita tengok macam ni, trend line dah potong, ada hand shoulder, ada kena arah, lagi menambahkan keyakinan kita untuk masuk lagi. Ini fungsi chart pattern sebenarnya. Okay. Alright, sama juga kita tengok untuk yang ni. Alright. Kita buka trend line dulu. Kita lukis. Alright. Dan di atas, ke bawah. Okay. Ni kita tengok dah ada breakout. Okay, dah ada breakout untuk
Inilah dia ada blackout celanai. Okay. So bila ada blackout, ni adalah orang kata point-point untuk korang masuk, which is resistance tali break. Satu. Okay. Dia akan turun bawah, floating sikit lah. Tapi bila tengok macam ni, ni shoulder. So korang boleh masuk inverted and shoulder kan. Masuk buy. Okay, dia akan terus pergi lah. So inilah orang kata tambah keyakinan kita lagi untuk masuk and shoulder dan dia double top. So dua fungsi dia sebenarnya. Okay, seterusnya apa? Seterusnya adalah bullish continuous pattern. Okay, bullish continuous pattern ada dua. Dia flat, which is flat ni macam bentuk bendera lah. Yang itu rectangle. Rectangle ni dia bukan sideway. Okay, inilah yang dikatakan sideway. Okay, so basically kalau flat ni dia sideway menyengit sikit lah. Right, so kita akan tengok juga macam mana bentuk dia. Okay, kita tengok macam ni. Tapi kita kena tahu sideway akan jadi bila ada 3 resistance dan 3 support. Okay, A, B, C, D, 1, 2, 3 dia akan pergi. A, B, C, D, 1, 2, 3 dia akan pergi. Ni orang kata elite wave punya lah. Tapi korang boleh tahu simple je. Dah ada dua resistance, ketiga mesti reject. Dah ada 2 support, ketiga mesti reject. Dia akan bentuk sideway. Okay. So yang keempat ni nak tak, dia akan tembus. Kali keempat dia akan tembus. Bila mana kita tengok dia resistance dia start, dia akan tembus di atas. Okay, so bentuk flat dan juga rectangle. Sama juga marking dia, marking sahaja support resistance buat line. Okay. Dan ni orang kata bullish penan. Ni falling wedge. Okay. Sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik atas. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Naik. Okay. 1, 2, A, B, C, 1, 2, 3 naik. Okay. So korang kena tahu which is kalau 3 bucu atas, 3 bucu bawah. Okay, solid sebenarnya. Okay, basically dia akan buka, dia akan nak try cuba buat bullish plan ni. Okay. So sorry. Ada orang nak cuma sekejap. Ada orang saya tak keluar orang. Okay. Right. So apa yang korang perlu tahu adalah 3 resistance, 3 support. Okay. 3 resistance, 3 support dia datang daripada sini. Dia datang daripada bawah. Okay. Dia datang daripada bawah. So ini adalah pattern yang nak naik. Tapi tak lepas. Dia tunggu confirmation saja. Right. So tanamkan dalam fikiran korang. Apa benda ni? Okay, tanam. Ada orang masuk. Alamak. Okay, tanamkan dalam fikiran korang. Kalau datang daripada bawah, buat 3 resistance, 3 support. Okay, kemungkinan dia nak akan continuous. Okay, dia akan cuba nak naik lagi. Tapi dia akan terhalang dengan resistance lah. Okay, so benda ni korang kena keep on finding. Okay, sebab mungkin area-area macam ni dia akan jadi bila mana fundamental kacau lah. Basically, betul-betul ini dia tengah malam akan terbentuk. Okay, tapi korang bila korang nak buat satu line, bila mana korang tengok dia tak pecah resistance. Okay, resistance tak pecah, support tak pecah, support ni pun tak pecah. Ini hati-hati. Basically korang buat je line. Nak tengok macam mana. Kalau dia pecah, okay, kat mana masuk? Masuk di kawasan sini. Okay, masuk di area sini. Di area sini lah. Sebab dia akan naik, dia akan ada spectrum line. Sama juga macam ni juga. 3 atas, 3 bawah. Resistance dah pecah. Resistance tak pecah. Okay, support dah pecah-pecah. Okay, tapi datang daripada bawah. Dari sini dia akan naik pun boleh jadi. Okay, kena hati-hati. Alright. Okay, ni continuous pattern lah. Ini continuous pattern ni dia orang kata pattern ni pattern nak tengah tunggu masa. Nak tengah timing nak naik. Dah buat sideway dulu baru dia akan naik. Okay, kita contoh dia. Contoh ni dekat UJ ni lah. Basically macam pattern-pattern macam ni kat UJ kebiasaan terbentuk lah. Saya tak berapa nak main, to be honest, saya tak berapa nak main ke pattern-pattern macam ni. So pattern macam ni biasanya PPJ akan nampak lah macam ni. Sebab PPJ ataupun Seven punya pair akan terbentuknya pair sideway macam ni. Okay, contoh macam UTEC, UJ,
kata apa lagi UCHEF pun akan jadi macam ni juga. Dan juga gold. Yes, gold pun macam ni juga. Kalau korang tengok. Okay, so PP Gold kalau korang banyak sangat main gold dengan PPG, okay, korang kena tahu pattern-pattern macam ni. Jangan mudah tertipu kalau macam tu macam ni dah break, okay, hati-hati. Sebab apa dia akan terus naik. Saya datangnya daripada bawah reason dia. Kat sini dan juga ni contoh dia juga PAUJ nampak. PPJ basically memang PPJ memang akan nampak pattern-pattern macam ni. Dia akan sideways sebab dia safe haven punya market, dia akan sideways pump terus terbang. Okay, ni contoh EU. Alright, so nampak nak turun, bila main dah break dia akan terus naik. Sebab dia akan based on macam ni, pattern yang tadi ni. Okay, falling wedge ni. Okay, nampak. Ni trend line dan terus buat naik kenaikan. Alright, so ini pun PUJ. So UJ PPJ memanglah banyak sangat kebiasaan yang akan terjadi bentuk-bentuk macam ni. That's why saya tak berapa nak main, saya tak trade pun PJJ sebenarnya. Okay, dan seterusnya kita akan teruskan dengan reversal pattern untuk bearish continuous pattern. Okay, so bila mana sama juga sebenarnya bearish flag ni sama je konsep dia dengan bullish flag. Okay, sama je tapi dia datang daripada atas. Okay, nampak dia punya structure market dia datang daripada atas. Okay, daripada atas 3 resistance 3 support, hati-hati. Okay, A, B, C, D 1, 2, 3 pun jatuh. Okay, datang daripada atas A, B, C, D 1, 2, 3 akan terus jatuh. Okay, 3 atas 3 bawah, hati-hati. Dah 3 atas 3 bawah, korang kena hati-hati. Okay, basically dia akan buat continuous pattern boleh jadi juga sebenarnya. Okay, so ni pun sama juga bearish nan dan juga rising rate. Okay, right. So 3 atas 3 bawah juga datangnya daripada atas ataupun price reject ataupun price datang daripada atas, dia reject support naik atas. Okay, yang keluar punya wave pun tak lepas juga resistance dan support juga dia tak lepas. Okay, ni contoh-contoh nak buat bearish nan. Okay, right. So hati-hati pada confirmation, jangan masuk. Jangan masuk. Okay, right. Yang ni juga sama je. Okay, konsep dia korang faham 3 atas 3 bawah. Okay, kita akan tengok di area sini. Okay, so ni paper ni chef. Jadi saya kata chef pun sama juga akan buat orang kata flat ni lah. So hati-hati siapa yang paper chef J, saya remind lagi, ni adalah pattern-pattern yang korang perlu kuasai sebenarnya. Okay, kita tengok di area sini. Ni time frame H4 buat pattern naik 1, 2, 3 1, 2, 3. Okay, nampak 1, 2, 3 1, 2, 3 dan kali terusnya terus jatuh, buat trend line, respect trend line di area sini dan buat terus ke terus jenam ke bawah. Okay, sebab apa? Sebab dia dapat pattern macam ni. Pattern ni perfect lah bagi saya ya. Right. Okay, sama juga ni PAU. Okay, kita nampak dia ada kenaikan. Okay, basically kalau kita based on support dan resistance, okay, kita nampak dia akan mungkin dia akan naik sampai sini. Tapi sebab apa dia tak naik? Okay, kenapa the reason sebab tak naik? Sebab kita tengok dah terlampau selling ataupun orang kata ni clear zone lah, clear traffic. Okay, mungkin ada terjadi news besar lah time-time macam ni 25 Februari. Okay, basically market awal tahun memang agak hawa sikit lah bagi saya kan. Okay, kita tengok ni orang kata satu tekanan selling yang sangat kuat. Kita tengok kan clean traffic ni mungkin ada berita-berita besar. Okay, kalau kita tengok based on kita punya analisa ataupun kita punya yang apa kita belajar, dia mungkin akan sampai sini satu sebab SBR, nombor 2, nombor 3. Okey, ada di sini. Tapi dia tak lepas pun. Dia tak lepas pun pergi sini, tak lepas pergi sini dan tak lepas pergi sini. Okey, dia buat sampai atas ni saja dari sini. Sebab apa? Mungkin ada dia punya akan ada dia punya sebab di time frame besar lah, mungkin daily apa-apa. Tapi bila kita buka trend line,
Kita tengok pattern dia, kita nak nampak lah reason dia. Okay. Biasa datang daripada atas. Okay, hati-hati bila datang daripada atas maksudnya dia nak try untuk turun. Tapi sebelum turun dia retrace naik atas. Okay, bila dah complete 1, 2, 3. Okay, 3 resisten yang dah disentuh. Kali ketiga paling last. Okay, bila mana dia kali ketiga paling last dan dia akan buat penurunan. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3. Turun. Okay, contoh yang macam ni. Nampak? Datang daripada atas. A, B, C. 1, 2, 3, 4 terus turun. Sama je konsep dia, nampak? Okay, sebab apa? Sebab datangnya pas daripada atas, dia nak completekan dia punya wave. 3 resisten yang dia akan buat sebelum dia jatuh. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Basically, dia akan ada satu yang kuat macam ni lah. So, nanti kita akan apply dekat real chart. Okay. Right. Ni reversal pattern. Bilateral pattern. Okay. Ni orang kata ascending triangle lah. Okay, ascending triangle dan descending. Okay. Bila ascending maksudnya datang daripada bawah lah dia punya harga. Okay. Price dia datang daripada bawah. Basically sama juga zone dia kena jadi zone macam ni. Zone yang besar ni. Okay. Datang daripada bawah dia akan buat 3 atas 3 bawah dan dia akan pecah untuk ke atas. Okay, sama juga daripada atas datang, dia akan kalau ada sideway dia akan buat 3 kali je. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan dia akan pecah sama ada atas ataupun bawah. Okay, kalau jadi macam ni hati-hatilah untuk makan sideway ni, dia akan buat 3 kali je. Okay, ni symmetrical triangle. Okay, so zone ni lebih pada zone sideway lah. Basically pattern ni lebih pada zone sideway unless dua benda ni. Head and shoulder dan juga kata double top, double bottom. Korang faham tak? Kita saya seorang-seorang. Boleh tak? Asalnya nak tengok. Faham cikgu, faham. Selalunya nak tengok pattern ni kat time frame berapa, lagi besar time frame lagi. Yes, betul. Lagi besar time frame lagi valid. Okay, basically kalau tengok kat H1. Bila korang tengok intraday, okay, bila mana dah ada satu turun, okay. Kalau ada sideway, dia akan buat 3 kali je. 3 kali resistance, 3 kali support. Okay, jelas. So bila 3 tu kau buat dia trend line, tengok macam mana dia pecah tak pecah. Kalau dia pecah, okay, masuk balik zone. Macam saya kata tadi, zone SBR dan juga RBS. Kalau datang harga daripada bawah, maksudnya dia nak naik atas tu. Cumanya dia akan buat 3 zone lah. 3 support, 3 resistance. Okay, tengok bila dia pecah, masuk ke kawasan yang dipanggil sebagai RBS. Okay. Faham. Tak apa-apa dia lah masuk. Ya. Faham macam ni. Okay. So kita akan teruskan. Okay. So nampak ni. Sama juga. Okay. Harga datang daripada bawah. Okay. Harga datang daripada bawah. Okay. Dia akan buat 3 juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak naik atas. Okay, dia dah persentuhan. Okay, datang daripada bawah, nampak? Datang daripada bawah. Okay, 3 atas, 3 bawah, dia pecah. So, korang kena berhati-hati. Okay, saya tengok contohnya lain pula. Okay, macam ni. Datang daripada bawah, datang daripada atas. Okay, daripada atas. Okay, 1, 2, pak, terus pecah. Okay, bila anda pecah sini, okay, korang masuklah di area sini. Sebab sini ada resisten. Resisten akan menjadi support. Terus. Okay, korang ambil ni dan korang buat pula macam ni. Okay, datang daripada bawah. Okay, ni zone sideway lah. So, benda-benda macam ni korang kena explore banyak dan banyak lah. So, macam saya kata, PJ memang akan ada zone macam ni lah. Untuk ni complicated sikit, ni lebih pada wave sebenarnya. Sebab tu saya kata, elakkan kalau saya lebih kata, elakkanlah trade PPJ ni sebab dia sideway ni boleh tahan juga sebenarnya. So saya memang untuk faham benda ni sebenarnya dia complicated sikit lah. Korang kena banyakkan buat trend line, tengok balik pattern tu macam mana. Tapi kena faham lah 3 atas 3 bawah tu je yang korang kena tahu. Datang daripada bawah,
So maksudnya nak buy. Datang berdatang maksudnya nak sell. Tapi dia boleh jadi juga bila mana dah ada breakout. Contoh ni datang daripada atas pun memang orang kata pattern nak ke bawah tapi tak lepas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dia pecah terus. Okay, sahabat dia pattern ni macam ni. Okay. Ni pun sama juga datang daripada bawah. Tapi dia tak nak atas. Which is dah break sini. Dia terus turun. 1, 2, A, B, C, D and A, B, C, D 1, 2, 3, 4 turun. Okay. Turun dia. Right. Yang ni head and shoulder Okay. Ni head and shoulder. Yang mana kat bawah ni kita nampak jelas menunjukkan head and shoulder. H&M, inverted and shoulder. Okay. Right. Bila dia nampak macam ni, okay, solid lah untuk korang masuk. Which is dia dah break zone. Saya nampak macam biasa kita buat lah kan. Bila mana kita dah break zone, kita buat line, kita tandakan masuk kawasan RBS, naik ke atas. Okay. Sama juga saya buat line juga, masuk atas, turun naik atas sampai sini. Ni tak lepas pecah. Okay, tak lepas pecah maksudnya dia nak penurunan. So benda sebenarnya sama je. Sama juga zone macam SBR, RBS. Cuma yang ni akan makan confidence kita. Okay. Yang ni apa? Ni turun dan datang daripada atas price. Okay. A, B, C, D 1, 2, 3, 4 pecah. Okay, pecah di sini. Dah complete 3 atas 3 bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita pecah atas. So macam ni masuk di sini lah. Terus atas. Okay. Ni yang kata yang ni lebih kepada kata bentuk-bentuk flag. Nampak ni? Macam bendera kan. Datang pada atas dan bentuk macam ni. Okay, bentuk orang kata bendera. Okay, bentuk bendera ni. Dia nak masuk. Okay, ni bentuk bendera. Dah pecah atas tapi tak lepas. Lepas tu kita akan buat resistance dan support. Okay, dia main di kawasan sini juga. Tapi kalau kat sini kita tahu ada hand shoulder punya ni. Hand shoulder punya ni lah. Kepala, shoulder, turun bawah sampai sini. Sebab apa sampai sini tak sampai bawah? Sebab apa? Sebab ini ada support. Dan atas balik. Dan terbuat continuous pattern untuk dia di sini. Sama dia masuk kawasan SBR. Bila dah break sini, support ni akan jadi resistant dan terus turun. Apa pun balik pada basic juga. Okay, yang ni pun sama juga kita nampak. Okay. So datang daripada atas, datang daripada bawah. Cuba buat atas. Sebab apa dia tak lepas turun? Sebab ni orang kata push. Orang kata dah break. Dia dah break banyak sangat. Dah break banyak sangat resistant. So untuk dia turun support agak susah. Sebab tu kita kena buat bentuk pattern dia turun. Dia akan sentuh 3 kali dah. Okay, 1, 2, 3 naik atas. 1, 2, 3. Okay. Okay, kita zoom. Nampak ni. Okay. Kita buat ni. Okay, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Tukar kepada line chart dia akan nampak lah. Okay. Satu tekanan harga daripada atas. Dia buat resistant. Tak lepas resistant. Okay. 3 dah touch. 3 dah bawah. Terus naik atas. Okay. Ni pun sama juga. Tak daripada bawah. Okay. 3 kali touch. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus naik atas. Okay, basically macam tu saja untuk chart pattern ni. Okay, apa yang paling penting adalah korang kena tahu double top, double bottom dan 3 atas, 3 bawah untuk zone side ni. Di mana kita dah tahu 3 benda ni ataupun 3 chart pattern ni, yang shoulder, flat ke apa-apa ke, yang shoulder dia akan buat dua bucu di atas dan di bawah. Yang shoulder 3 bucu, satu ada kepala. Untuk yang ni 3 atas 3 bawah dan dia akan terus untuk break untuk continue pattern. Okay. So itu saja sebenarnya untuk chart pattern ni. Dia tak ambil masa yang lama pun. Kau akan tahu konsep saja. Okay. So far ada yang tanya soalan tak? Sebelum saya pergi. Faham tu kalau ada
Cikgu. S4 ada pattern kat SNS, tapi S1 ada pattern duration berlawanan, nak pilih yang mana. Ambil S4. S4 adalah orang kata pattern yang paling solid, pattern yang besar. Dan ada pattern jadi macam Naruto ke tak, kejap dia. Okay, yang tu saya tak pasti left straight. Left straight ni sebab tu belo orang buat left straight. Bagi saya orang tu berani lah. Sebab basically kita buat left straight, tak semestinya market tu kita buat instant. So left straight pun saya akan buat left straight bila mana saya tahu, oh setup medik baru saya akan buat. Bila dah ada setup dan pattern baru saya berani buat left straight. Kalau tak ada pattern-pattern macam tu, saya tak berani buat left straight. Sebab apa? Bila kita buat left straight ni, kita tak naklah orang kata, anda kata, dia akan ada floating. Dia akan ikut duration kalau duration tu betul. Tapi dia akan floating dulu. Okay, left straight kalau 2 jam mungkin lah boleh buat left straight. Tapi kalau korang nak buat left straight lebih kurang 15 minit scrapping, hati-hati lah untuk prepare macam goal apa-apa. Dia akan orang kata floating di babi barunya. Sebab tu saya lebih kepada nak ajar korang cara mapping. Bila korang dapat mapping baru korang boleh start satu persatu. Okay, apa soalan tadi? Ada soalan tak? Okay, kalau macam kita jumpa pattern kan, so kita mark zone entry kita kan. Okay. Okay, lepas tu kalau macam head and shoulder tadi, dia dah run turun dah. Lepas tu bila dia balik semula kat entry point kita tadi, kita boleh entry untuk let's say sell tadi ke semula? Ke dah tak ni? Okay, alright. So saya suka soalan tu. Head and shoulder Okay, kita ambil contoh head and shoulder di saya search for saya cuba cari dia akan berakhir di area support dan area resistance sebenarnya. Okay, kita tengok hand shoulder contoh di kawasan EU hand shoulder ni EU nak jadi seperti ini. Okay, contoh. Alright. Okay, nampak ni hand shoulder sebenarnya AU. Saya pernah perasan AU sebenarnya. Okay, nampak ni. Okay, AU hand shoulder H4. Okay. Okay. Okay, dekat mana kita nak masuk? Okay, kita masuk dari sini nampak the break, the trace. Okay, the break sini kena atas. Okay, dari sini kita masuk. Lepas tu kejap. Okay, so anda kata kalau dah turun bawahan, okay, dah turun sampai ke bawah, okay, legit tak untuk kita masuk balik? Alright, so kemungkinan dia takkan sampai atas ni. Dia akan jadi pattern yang macam saya kata tadi. 3 kali atas, 3 kali bawah. Kita buat trend line Okay. Right. So tadi siapa dah tanya ni? Okay, dah. Price datang daripada atas, betul. Okay, price datang daripada atas. Okay. Price datang daripada atas. Okay. 1, 2. Dia akan buat 3 kali kesentuhan dan dia akan buat 3 kali support dan dia akan break. So supposed to be di area sini pun solid juga untuk kita masuk. Untuk sell. Dia takkan jadi macam kita masuk di area sini So makna kalau kita mark zone entry kita tadi tu, makna bila second kali kedua dia datang tu tak valid, tak valid sangat lah. Dia valid, tapi dia ambil masa lama lah untuk dia naik balik. Betul. Faham tak? Dia kata valid, dia valid sebenarnya ni zone fresh lagi ni, tapi untuk dia naik balik mungkin agak lama lah. Ya, Dia betul. dah sini balik. Contoh Bila nak masuk zone tu semula lambat kan? lambat lah. Saya kata dia tak masuk, dia masuk. Okay, contoh macam kita tengok mana contoh. Dia ni saya nampak jelas.
kawasan sini kawasan sini saya ada yang shoulder. Oh, kita ada dengan bertok. Sekejap, ni shoulder lah. Tak payah ni ada. Ni contoh macam ni lah, ni yang shoulder lah tapi tak apa nampak sangat. Okay, yang shoulder dia. Right, Okay. okay, nampak ni. Ni shoulder kan. Lebih kurang lah. Okay. Turun, dia kena reject. Tapi masih lama sebenarnya nak atas balik ni. Nampak ni. Dia akan naik tapi ambil masa lama lah. Oh, turun balik. Okay. Ada kemungkinan dia datang mula buat. Dia datang balik, memang dia akan datang balik. Tapi memang ambil masa lama lah bagi saya. Okay. Contoh je apa dia bilang. Macam yang ni pun inverted and shoulder sebenarnya. Okay. Ni inverted and shoulder kan. Nampak? Ni inverted and shoulder kan. Nampak tak yang ni? Nampak. Ni inverted and shoulder. Nampak? Okay. Ni buat kan shoulder pak naik atas. Dia datang balik. Nampak? Datang balik. Tapi lama lah. Kurang larat tak nak tunggu lama je. Dia tak larat kan. So dia memang dia akan datang balik. Tapi memang lama lah datang balik. So sini mesti akan ada macam saya kata tadi. Kat H1 mesti akan ada 3 atas 3 bawah. Mesti ada tadi. Nampak dah. Di sini. Dia ada satu backup di sini. Tak valid yang saya. Tak valid. Sebab dia ada satu break macam ni. Dia boleh jadi di 1, 2, 3 nak dia break. Tarik je. Dia di sini je. Yang tu nampak macam more kepada double bottom tu lah. Betul. Double bottom macam ni. Nampak Dia saya mesti akan ada macam ni. Okay. Alright. Nampak Okay. Price datang dari bawah. Okay. Dia buat satu higher resistance kan. Dia turun bawah lagi. Siapa dia tak turun sampai bawah? Sebab apa? Sebab satu tekanan harga yang tinggi lah kat H1 di sini. Okay. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Dia break atas balik. Nampak tak? Harga datang daripada bawah. Okay, harga datang daripada bawah. Okay. 1, 2, 3 break. 1, 2, 3 sentuh. Nampak tak? Sebab tu saya kata yang kalau ada set wave macam ni, okay, kita target yang ni boleh sell ni kan. Ni boleh sell ni kan. Kita tengok macam tu kan. Tapi dia tak boleh sell sampai ke bawah. Dia tak boleh sell sampai ke bawah terus. Okay. Dia tak boleh sell sampai ke bawah terus. Sebab apa? Sebab dia akan buat macam saya tadi lah. Bearish apa namanya saya lupa. Bullish benda lah. Asal harga datang daripada bawah. Okay, harga datang daripada bawah naik atas. Dia buat satu resistance. Yang ni tak dapat turun. Lepas tu dia terus break atas. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh kita tengok satu tekanan harganya atas ni. Nampak tu? Okay, sama juga macam ni. Dia di sini pun sama juga. 3 kali touch. Satu, dua, tiga. Pak terus naik. Sebab
Orang kata tekanan di bawah ni, okey, tekanan di bawah ni, tekanan harga ataupun buyer dah masuk atas, dia buat satu resistance yang baru. Dia akan retrace ke bawah, tapi dia tak retrace sepenuhnya lah. Okey, kalau kita kalau chart pattern, dia akan buat 3 bentuk atas, 3 bentuk bawah, baru dia akan sama fly. Okey, ataupun kita ambil prinsip paling mudah, prinsip support, resistance dengan support. Kita nak makin dari sini lah. Okey, bila kita makin dari sini, mungkin kita tak ambil order. Sebab apa? Sebab dia buat 3 kali je. Saya kata 3 kali tiga kali bucu bawah, 3 kali bucu atas. ABC 1, 3 ataupun 3 bawah tadi lah. So korang kena ingat lah. Dia nak tekanan harga atas tinggi. Okay, biar dia naik. Okay, bila dia turun, okay, jangan ambil sell yang terlampau swing. Faham tak? Dia jangan ambil sell yang swing sangat lah. So basically dia akan buat 3 kali ni ya, 3 kali percubaan untuk turun. Lepas dia terlepas, dia akan terus naik. Sebab apa? Sebab trend masih lagi bullish. Tekanan dia tinggi, datang daripada bawah. Okay, sama juga macam bearish tadi. Okay, tak bearish. Ini continuous lah. Ini mungkin tak misalnya tak secantik yang kita expect kan. Biasanya ni tak cantik sangat. Tak nampak sangat dia punya ni kan. Fake nampak dia punya ni. Dia ada fake out. Dari sini. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu dia akan ambil dan dia tak lepas naik pun terus buat penurunan. Sebab apa? 3 kali lah. 3 kali atas, 3 kali bawah. Dan terus sambung turun. Sebab apa? Sebab ada tekanan harga yang tinggi di atas. Tekanan seller bawa masuk. Right. Sebab tu saya kata hafal je. Sini pun ada double top. Okay, double top. Dia nak turun. Dia buat turunan. Tapi turun dia takkan terus turun lah. Dia akan buat sideways di sini lah. Okay, 3 ni 3 kali atas, 3 kali bawah. Dia buat terus penurunan. Okay, sama juga macam ni. Boleh katakan ni adalah head and shoulder. Okay. Ini shoulder dia ni head. Okay. Ni atas. Sebab tu saya kata TP kita lebih kurang dekat dia punya area sini. Okay, dekat dia punya resistance. Ni TP kita. Dan sampai TP sini tutup. Tak perlu kita nak biar hold yang lama. Sebab kemungkinan dia akan buat terus turun juga. Yang shoulder ni sebab basically kita boleh ambil dari sini tapi last kita adalah di area resistance. Okay, sama juga shoulder untuk bahagian atas. Okay, kita boleh makan sampai dekat area support saja. Sekejap saya cari. Untuk G-word shoulder tadi. Shoulder. Support ada. Basically mana agak banyak shoulder. Test. Nampak shoulder dia. H4. Aku masuk je. Habis lah. Nampak ni, yang shoulder. Okay. Okay, yang shoulder. Okay, yang ni. Okay. Saya kata dia tak secantik apa yang kita expect. Kepala, bahu kan. Okay, turun. Ambil TP sampai sini saja dulu. TP kita dekat area support. Jangan kita nak hold sampai lama dia akan retrace. Ni okey lah kiranya sebab dia akan terus time menurun. Kemungkinan dia akan balas balik atas. Boleh jadi sebenarnya. Tapi saya kata kalau anda attack yang shoulder, ambil bahagian bahu dia, TP kita kat bahagian bahu belah kiri ni tapi belah hujung support sini. Itu TP kita yang pertama. Jangan kita nak hold sampai lama lah. Kalau luck kita mungkin dia akan sampai sini tapi kebiasaan dia akan naik. Tapi ada juga kemungkinan dia akan break. Boleh jadi sebenarnya. Tapi anda kata kalau itu adalah puncak ataupun resistance yang solid, bolehlah korang nak hold. Di sini mungkin sini adalah zone. Okay. So korang kena banyak backtest lah. So sebabnya korang nampak lah. Yang dia jadi sebab apa yang nampak dari sini. Dan ni juga adalah T115. Nampak ni T115. Saya kata. Okay. Candle tengah-tengah ni dia apik macam ni.
Inilah solid T115. Nampak? Dia ada kaitan dia sebenarnya. T115, head and shoulder. Ada head and shoulder mesti ada T115. Okay, head and shoulder, T115. Lepas tu support vertical resistance, vertical support. Benda ni sebenarnya ulang-ulang. Benda yang sama. Cumanya kita boleh tambahkan confidence kita lah. Kita tambah confidence kita untuk entry. Bila mana ada benda-benda macam ni. Itu sahaja sebenarnya. So, korang faham? Ada apa yang nak tanya ke? Ya. Alhamdulillah faham. Boleh? Ya. Jelas. Ada cikgu, kerap sangat dengar cikgu cakap tapi tak faham candidate arah tu apa. Bunyi macam penting. Candidate arah memang penting. Okey. Untuk candidate arah minggu depan kita akan buat candidate arah. Okey. So hari ni kelas kita yang ke-10. Okey, ada tak apa yang nak tak faham? So pattern ni ingat saya kata kita buat konklusi balik. Double bottom, double top penting. Tahu double bottom, double top. Dan kita kena tahu head and shoulder, inverted dan juga head and shoulder atas lah. And of course, seterusnya kita kena tahu which is kalau pattern tu daripada atas, dia akan buat 3 top, 3 bottom. Okay. 3 atas, 3 bawah dan dia akan buat continuous pattern dia. Okay, kena marking dari tu. Dekat T115. Okay, kurang jelas T115. Okay. Boleh tak masalah. Okay, T115 macam ni Okay, korang pergi kat daily. Okay, korang buat back test. Ni korang buat back test. Buat back test. Okay, T115 bentuk macam ni. Okay. Ni satu candle. Cantik lah dia ni. Inilah yang contoh. Right. Okay. Alright. Allah hafalan. Okay, nampak ni. Right. Ni bullish. Ni orang kata doji lah. Spinning apa benda, nama candle dia saya tak pasti lah. Spinning apa benda tu lah. Okay, bullish. Ni kalau kita ambil daily lah. Okay. Ni T115. Okay. Ni bullish. Hari seterusnya adalah bearish. Bearish dah telan 2 bullish ni. Okay, ni yang dipanggil T115. Okay, kita tengok ni PGU ada bentuk ni juga. PGU. Nampak tak ni? Nampak tak GU macam mana bentuk dia? Okay, nampak? T115. Okay. Masuk area sini. Dah dapat profit. 30 pip. Tadi kita 30 pip kan? Okay, 30 pip dapat lah. Okay. So bentuk dia macam ni. Alright. Ni PEU pun sama juga hari ni. Bentuk yang sama juga. T115. Okay. Bullish. Okay, bearish telah bullish. T115 dia update. Okay, masuk area sini, shadow sini. Ni tempat korang entry lah. Masuk area shadow ni kadang-kadang dia floating boleh sampai atas. Tapi jangan risau sebab apa? Sebab dia akan pergi juga. Macam mana pun dia akan pergi juga. Basically. Okay. So nampak tak dia punya kuasa dia sebenarnya. Okay. Bila kita tengok T115 ni. Ni contoh. Tadi saya buat PGU ke PEU lah. Saya lukis ni. Okay. Itu dah bentuk. Kalau bentuk ni. Kalau bentuk atas. Kalau bentuk bawah dia macam ni. Contoh macam ni. Okay. Nampak T115 di bawah. Okay. Buka je daily, PP mana-mana kau tengok je betul macam ni. Apa ni tak boleh. Okay, nampak T115. Di sini. 3 saya fokus 3 candle ni. Okay. Macam mana pun kurang ambil je zone ni, zone shadow ni. Okay. Ataupun kau tahu sini pun boleh jadi juga. Support. Okay. T115. Okay. Bullish
Kelan very bullish ni. Solid. Ni dia main T15. Satu kali dia okay. Right. So nak masuk entry dia mana? Entry bagian resistance ataupun support dia. Di sini nampaknya. Masuk sini. Okay. Memang hari kedua dia tak ambil. Tapi hari ketiga dia akan ambil. Dia akan turun bawah. Kat shadow ni. Okay, korang boleh masuk antara shadow ni. Ataupun korang boleh resistance lah. Okay, terus naik. Kenaikan. Dua kali dia bagi. So ini untuk intraday lah. Setup untuk 30-40 tip. T15 memang solid sebenarnya. Okay, faham tak? Nanti slide boleh bagi dekat tu. Kurang dia. Okay, faham tak Anik? BGX. Okay, recap T15. Okay, dah saya dah recap lah. Faham tak? Okay. Okay tak? Okay tak? Okay, siapa yang ni? Ada yang tak faham lagi tak T115? Clear cikgu, clear. Clear alright. So T15 kita dah cover, candlestick dah cover, chart pattern pun dah cover. Okay, so hari ni saya nak bagi link which is nanti saya akan buat satu ni lah. Saya akan buat satu content untuk korang semua untuk grow account, untuk manage. Sebab apa? Sebab saya nak saya memang target saya sebenarnya untuk lahirkan 10 orang fund manage, which is untuk manage unit fund, and of course kita ada investment yang besar untuk masuk. So korang boleh bayangkan tak, korang hanya trade 0.02 tapi korang close korang dapat 500 USD. Korang pernah bayang tak, korang trade 0.02 bila korang close korang dapat 500 USD. Okay, siapa yang tak terfikir tak boleh buat macam tu? Sebenarnya kita ada teknik yang mana korang buka je 0.02, korang close 30 pip, korang akan 500 USD. Okay, siapa yang nak join tu, okay, boleh follow kita orang. So kita orang akan untuk manage fund. Okay, so basically ni link yang korang boleh masuk. Okay, daftar dengan kita orang dulu untuk sebelum buat candle arah punya kelas. Minggu depan kita akan start untuk candle arah. Link WhatsApp ke cikgu? Link WhatsApp. Link saya bagi kat WhatsApp. Okay, kat WhatsApp boleh, kat sini boleh juga. Okay, ini satu dan satu lagi saya akan bagi kat WhatsApp lah. Link fund manage. Okay, fund manage dah. Okay, korang boleh daftar kat link WhatsApp yang saya bagi tu. Alright, so korang boleh daftar kat situ. Okay, saya nak tengok progress korang sebenarnya macam mana korang punya trade, trading korang. Kalau korang semuanya floating korang cantik, so kita tak agak-agak sebenarnya untuk pilih korang untuk sertai kita orang yang fund manage. Okay, saya kata buka 0.02 tapi korang boleh close lebih kurang dalam 500 USD yang dapat. Okay, kita nak tengok consistency korang dulu. Kita pakai broker Azim Trade which is leverage yang besar. Korang boleh pakai, and of course dia ada juga account mikro atau account sen lah, so korang boleh prepare lah ataupun korang boleh try. So kita akan tengok performance korang based on daily punya macam mana saya akan monitor. So siapa-siapa yang nak join ataupun untuk following class, next class, korang kena daftar dulu untuk belajar candle arah dan juga untuk entry dan juga exit dalam market. Okay, so Cikgu Anwar akan ajar minggu depan. Basically, kalau korang dah faham apa yang saya ajar berkaitan dengan basic SNR, SBR dan RBS, candlestick dan juga chart pattern. Okay, untuk minggu depan tak ada masalah untuk korang masuk kelas KA. Cikgu Anwar dia akan ajar macam mana nak dan identify candle arah. So untuk yang tu kita hanya bagi link untuk orang yang dah mendaftar saja, dan bulan 2 kita akan terus untuk membuka fund manage untuk batch yang baru ni. So kita akan keep untuk lahirkan 10 tiap-tiap bulan. 10 orang. Tapi kita akan tengoklah orang punya performa dekat Azim Trade. So ini adalah broker yang kita orang dah kenal pasti, yang mana senang untuk korang carry ataupun senang dashboard dia tempat cantik semua. So kita akan keep on going untuk tengok test korang punya performa kat situ. Okay, so ada apa soalan tak yang nak tanya? Ada tak yang nak tanya lagi soalan?
Yang dekat Asim Trade tu mana kira kita depo, kita trade je lah macam biasa lah. Nanti kita biasa lah, betul. Tapi basically korang kena trade ikut macam saya kata lah, ikut lebih kurang dalam 30 pip, kita takkan close sama. Start saya memang saya takkan hold lama, saya akan swing dengan 30 pip saja. Dan kita akan bantu juga lah untuk dalam grup. Basically korang daftar dulu, minggu depan lepas COKA dah cantik, dah ajar korang kena arah, kita segera start deposit dan ni kita start trade sama-sama. So minggu depan ni, minggu ni just daftar dulu untuk masuk kena arah, and so korang bolehlah try demo ke apa-apa dulu. So bulan 2 baru kita akan start untuk trade sama-sama dan kita akan tengok hasil dia macam mana based on our class. Kalau sudah account agent trade macam mana, mesti kena daftar juga. Ya, best lah untuk support Tuan Anwar kita. Okay, Cik Yuzamin sebab apa? Sebab kalau you daftar kat ni, kita orang tak boleh nak trace korang punya ni. Kalau korang daftar baru itu, boleh trace lah macam mana. So nanti kita akan bawa korang untuk pergi ke fund manage untuk next level punya. Alright, semua faham So ada soalan tak yang nak tanya? So far okay cikgu. So far okay Alright, so keep on finding apa yang saya ajar. So keep buat practice dekat homework korang, dan kita akan starting esok saya keep update esok Taipusam So ada yang sama Taipusam esok? Alright, so esok nampak kita satu Malaysia, kita layan lah pecah kepala. kita cuti lah, tak ada masalah. Okay, InsyaAllah esok kita akan ni lah, kalau cantik pagi-pagi kita akan buat market recap lah. Kalau saya rajin bangun pagi esok, saya setting Zoom, kita ramai-ramai masuk dalam Zoom, kita buat macam mana nak masuk MTN. Esok Selasa biasanya market cantik lah. Okay, right, so ada apa ni lah yang nak tanya? Kalau boleh link WhatsApp cikgu Telegram jangan buka. Tak, saya dah hantar dekat WhatsApp. Dekat No, untuk Zoom esok. Zoom, okay, baik-baik. Ke WhatsApp lah, betul lah. Esok mungkin kalau saya bangun pagi, saya akan ni lah. Sekarang saya bangun lambat ni. Right, okay, itu saja daripada saya. Thank you untuk join my class. Esok kalau rajin kita akan buat okay? Right, so make sure daftar untuk next week punya class, kena arah dan ke ni lah pertama ni dulu. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.